Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu 'amman tasha'. Allahumma fasrifu 'anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dararina wa biladina wa biladil muslimin wahfadna mimma nakhafu wa nahdhar fa anta khairul hafidha wa anta arhamur rahimin. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau. Dan insya-Allah kita akan menyambung kembali kuliah menggunakan kitab Aqidatun Najin, dan kita masuk kepada Burhan Wujubil Amanah. Adapun tanda wajib amanah bagi lahum alaihimus salatu wassalam, bagi mereka iaitulah para anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Sebelum ini telah pun kita bicarakan perkara berkaitan dengan mukjizat. Tajuk dia tajuk mukjizat. Kemudian telah kita bicarakan yang disebutkan dalam kitab ini 8 perkara khariqul adat, perkara pelik, perkara yang mencari adat. Jadi dalam perkara mencari adat yang kita bicarakan dahulu ada 4 yang Allahumma salli ala Muhammad yang baik, dan 4 yang baik dipuji dan 4 yang dicela. Baik, jadi malam ini kita akan sambung pada muka surat 206. Baik, kita akan sambung pada muka surat itulah yang menjelaskan tentang burhan wujubil amanah, tanda atau dalil wajibnya amanah atas sekalian alaihimus salatu wassalam. Baik, kita buka dahulu majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين اللهم آمين. Yang pada wa amma burhan wujubil amanah ni kita baca dah secara pada pertemuan yang lalu. Kita akan sambung, yakni dalil atas wajib amanah bagi duduk tengah tu pendengar yang seterusnya, yakni dalil atas wajib amanah bagi sekalian rasul itu. Yang ini mari huraian kepada
kata musannif inilah, wa amma burhan wujubil amanah ni sampai wa hadha bi'ainihi huwa burhan wujubi thalithi. Dia nak hurai, yakni dalil atas wajib amanah bagi sekalian rasul itu, bahawa jikalau khianat mereka itu dengan mengerjakan yang haram atau yang makruh, nescaya adalah kita disuruh dengan mengikut pada yang haram atau yang makruh, dan keadaan kita disuruh dengan segala yang haram dan segala yang makruh itu tiada sah pada syarak. Kerana firman Allah Ta'ala dalam suratul A'raf ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Kata olehmu ya Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya, bahawa Allah Ta'ala itu tiada menyuruh ia dengan yang jahat, yang buruk. Jadi dalil ini menjelaskan bahawa para anbiya alaihi wassalatu wassalam tidak disuruh untuk menyuruh, tidak disuruh untuk mengajak kepada fahsya, keburukan. Malah disuruh untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi kalaulah para anbiya itu, para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam itu tidak amanah, maka dengan tidak amanah itu ada perkara, kalau nak sebut tidak amanah ni, tidak amanah atas tanggungjawab dia sebagai Rasul Nabi, maka akan ada dalam apa yang disampaikan itu perkara-perkara yang dilarang. Itu bahawa tidak amanah. Jadi maka bertentangan dengan ayat Al-Quran dalam ayat yang ke-28 suratul A'raf. Jadi pastinya para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad, iaitulah bersifat amanah. Jadi segala yang disuruh oleh Allah, iaitulah yang berupa kebaikan semata-mata. Keluar daripada kegelapan kepada cahaya hidayah, dan daripada kekufuran kepada keimanan. Itu tugas para anbiya wal mursalin, menyampaikan berita gembira dan memperingatkan dengan amaran ancaman adab Allah kepada hamba yang ingkar. Jadi ini dalil menjelaskan bahawa para anbiya wal mursalin itu wajib bersifat amanah. Amanah atas tanggungjawab dia sebagai nabi dan rasul, iaitu yang haram dan makruh, iaitu yang haram dan yang makruh. Maka adalah perbuatan mereka itu seperti demikian itu tiada jatuh ia sekali-kali. Maka tiada jatuh ia sekali-kali pada perkara yang haram dan pada perkara yang makruh. Dan kata musannif, bahawa Allah Ta'ala menyuruh ia akan kita, dia kehendaki dengan kata kita itu sekalian umat, bukan ini umat Muhammad jua. Jadi nak sebut bahawa dalil ini menjelaskan bahawa Allahumma Muhammad, para anbiya mursalin itu amanah dalam tanggungjawab dia sebagai nabi rasul ni, bukan hanya dikhususkan kepada umat akhir zaman ini, umat Muhammad juga, akan tetapi kepada sekalian umat. Kerana tugas Nabi Rasul ini adalah untuk membawa risalah, menyampaikan kebenaran, nak mengeluarkan daripada kejahatan ataupun kegelapan, zuluman, kezaliman, kegelapan, kemaksiatan, kemungkaran, kepada keimanan, kepada Allahumma Muhammad, melakukan kebajikan dan kebaikan, kepada melakukan kebaikan, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maka hanyalah, dan jika tiada, nescaya tiada sah katanya dengan mengikut mereka itu hingga akhirnya. Ini duduk di matan, kata musannif tu yang atas ni. Mana tu kata kita,
ia akan kita dikendaki dengan kata kita. Kemudian maka hanyalah dan jika saya tiada sah katanya dengan mengikut mereka itu. Mana tu? Qad amarna bil iqtida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim. Tu. Duduk di li'anna Allah Ta'ala qad amarna bil iqtida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim. Matan tu baris yang ketiga tu. Kerana bahawa Allah Ta'ala menyuruh ia akan kita dengan mengikut mereka itu. Li'anna Allah Ta'ala qad amarna bil iqtida'i bihim. Kerana sungguhnya Allah Ta'ala qad amarna, telah sesungguhnya amarna, memerintah kita, menyuruh kita bil iqtida'i bihim, untuk mengikut mereka itu fi aqwalihim, pada kata mereka, wa af'alihim, pada perbuatan mereka, para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Jadi kalaulah sekiranya para anbiya mursalin tidak amanah, maka ada dalam tu perkara yang haram, perkara yang makruh, perkara yang tidak Allah perintah dibuat, ada perkara yang Allah perintah tak dibuat, ataupun tidak disampaikan. Maka Allahumma salli ala Muhammad, dalam apa yang kita ikut tadi ni, yang diikuti oleh umat para anbiya wal mursalin tadi ni, akan ada yang tidak mengikut kepada kehendak Allah. Akan tetapi bahawa segala apa yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin itu, Allahumma salli ala Muhammad, yang disebutkan dalam matan ini, anna Allah Ta'ala qad amarna bil iqtida'i bihim. Sampai akhir lah, sampai ujung tu. Bil wa fi aqwalihim wa af'alihim wa la ya'muru Allah Ta'ala bi fi'li muharramin wa la makruhin. Sungguhnya Allah tidak perintah kita lah. Tidak perintah kita untuk buat perkara yang muharramin, haram, dan makruh, perkara yang makruh. Kerana bahawa ini umat tiada lazim akan dia oleh mengikut dengan yang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Musa dan Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, melainkan bahawa dikatakan bahawasanya dibinakan atas bahawa syarak orang yang dahulu daripada kita itu syarak bagi kita pada barang yang tiada datang ia daripada Nabi kita, padanya suatu seperti barang yang ialah madhab Malikiyah, yang setengah daripada mereka itu musannif ini, dan itu qaul dhaif pada madhab Syafi'i. Dan atas qaul yang pertama, maka tiap-tiap umat itu disuruh dengan mengikut rasulnya, maka jadilah kalam musannif itu atas jalan pincir, yakni umat Ibrahim umpamanya mengikut akan Ibrahim, dan umat Musa mengikut akan Musa, dan umat Isa mengikut ia akan Isa, dan seperti demikianlah. Maka nak sebut bahawa umat para anbiya mursalin itu mengikut syariat kepada nabi yang diutuskan. Baik itu disebutkan syariat para mursalin ini berbeza, ada berubah-ubah. Pada syariat, pada Allahumma salli ala Muhammad, hukum hakam tu, iaitu pada ibadat. Tapi pada akidah, Allahumma salli ala Muhammad, pada akidah itu sama belaka. Itu datang dengan menyuruh untuk mengesakan Allah. Semua para anbiya wal mursalin. Cuma datangnya syarak lah, hukum syarak tu. Hukum syarak atau nak sebut apa, ibadat lah, dalam perkara ibadat macam puasa, macam sembahyang, puasa kan. Kalau puasa berbeza, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa hanya sebulan di bulan Ramadan. Kalau umat yang terdahulu tidak seperti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan tu sebulan tu. Ya. Ada dia punya Allah syariat dia. Demikian sembahyang dan lain-lain. Baik. Maka mengikutlah, kena ikut. Dak ikut menyalahi syarak lah. Dak ikut dosa. Tidak mengikuti maksudnya
dia beriman, dia bagi dua, tidak ikut ni. Satu, tidak ikut tetapi beriman, percaya, yakin puasa tu wajib, macam kata puasa Ramadan wajib kena buat, tapi dia tak ikut, dia tak puasa, maka berdosa besar. Pasal Allah Subhanahu nama perintah kewajipan tu bagi setiap kaum muslimin. Satu lagi, tak ikut dan tidak percaya. Dia tidak beriman, dia kata apa ni puasa, contohlah kan, puasa ni apa tak ada manfaat, contoh kan. Lepas tu dia tak puasa, Allahumma salli ala Muhammad. Tak puasa tu perkara yang kedua, hak yang tadi tu, yang tidak beriman tadi tu merosakkan iman tu. Macam-macam lah kata, kalau semayang kata apa ni, merugikan masa ya, contohlah kan. Padahal berapa minit ya, padahal hak lain banyak lagi dia buat merugikan masa kan. Duk tengok apa handphone tengok handphone lama lagi daripada semayang kan. Lah ni kan medium tu dengan ada WhatsAppnya, WhatsApp tengok, Facebooknya semua kan, WhatsApp tengok WhatsApp saja pun banyak guru kan. Sekali buka tu bertujuk lagi hijab. Kalau dah hak satu guru tu tengok-tengok ada 2-3 bulan, jenuh nak selok pula baca apa kan. Kalau kata ni, kalau tengok betul-betul satu-satu tengok satu, lama kan. Tengok apa betul, ni pun tengok apa betul. Kita tengok kalau guru ni tak apa sangat, kita tengok sangatlah. Pasal banyak dia jadi banyak, jadi gitu. Demikianlah yang lain-lain, Facebook kita duk main selok dia jadi galik kan. Kalau hari ni duk selok nak tengok berita pasal Covid kan. Hari ni 800 lebih. Banyak di Sabah lah, 700 lebih. Sabah lah yang teruk. Yang negeri lain-lain tu, Selangor pun. Tempat kita ni pasal tembok. Kluster tembok ni okey lagi je, pasal duduk dalam tembok tu, dalam penjara. Yang kluster-kluster yang di luar ni, pasal potensi dia akan merebak tu dengan kontak-kontak yang lain-lain. Kalau kluster tembok je kontak dalam panduan lah. Jumpa aku dia. Betul tempat kita ni makin kurang. Boleh jadi semua panduan terkena belakang dah. Tu. Baik. Dan katanya, kita sambung, dan katanya pada segala perkataan mereka itu dan segala perbuatan mereka itu, mana? Fi aqwalihim wa af'alihim. Pada segala perkataan mereka itu dan segala perbuatan mereka itu. Dan segala takrir mereka itu ditambah di sini. Walaupun dalam matani tak ada. Dalam matani dua lah. Wa fi aqwalihim wa af'alihim. Takrir ni apa tu, iqrar. Dalam erti kata tidak melarang lah, mengiyakan. Mengiyakan dalam erti kata Rasulullah Muhammad tidak dengan perbuatan, juga tidak dengan perkataan dan tidak dengan perbuatan. Mereka itu dan dia mereka itu yang lain daripada khususiyah dengan mereka itu. Baik. Takrir ni makna diam lah. Macam kita bicarakan dalam bab Rasulullah Muhammad dhab, biawak padang pasir. Itu mari hukum. Dalam dhab ni pun mari dua pandangan. Pandangan yang kita pegang makruh lah. Ada pandangan yang kata harus ada apa, pasal dia apa memberikan dalil ataupun hujah bahawa tidak semestinya sesuatu yang dia tidak suka itu dengan tidak suka itu menjadi makruh kan. Macam ada kan, macam dalam kita hak makan, pada makanan yang dihidangkan kepada kita itu okey boleh makan, cuma kerana boleh jadi kan macam belu kan. Macam saya pun duk akan belu apa panjang. Tapi kalau yang foto-foto kata kita buat tahu, tapi kalau kata buah halam makuk ni sup belu. Pasal kita duk mindset kita ni belu, kita nampak ia panjang gitu. Jadi kita boleh jadi pada kita tak boleh nak makan. Nah. Tapi adakah dengan sebab dia tak boleh nak makan tu jadi makruh? Tak tentu lagi. Habis tu mari Allahumma salli ala Muhammad, cuma pandangan yang kita pegang makruh lah pasal Nabi, pasal semua hukum datang daripada Nabi. Maksudnya bila apa yang ikrar Nabi, maksudnya Nabi tak larang dan Nabi tak makan,
Maksudnya Nabi tak suka. Bila Nabi tak suka tu di situ ada makruh. Begitu. Baik, tak apalah, mana-manalah pandangan tadi kita sebut. Masa mari khilaf lah. Ada kata haru lagi. Boleh nak makan, tidak membawa. Tapi kalau pun makruh masih lagi boleh makan. Yang tak boleh, yang haram, yang dilarang. Nabi larang ni dok ni jangan makan, haram. Baru jadi haram ni Nabi tak larang. Cuma Nabi tak makan. Hampa makanlah, aku tak sedia makan. Contoh. Maksudnya pada pandangan yang mengatakan masih haru tadi, maksudnya dia tak suka. Takkan kita nak dengan dia tak suka tu jadi makruh. Begitu. Itu pandangan yang masih letak hukum haru. Jadi tak ada masalah. Dua makruh dengan haru ni adalah hukum yang tidak membawa kepada dosa. Kalau buat makruh haru. Cuma berbeza di situ hukum dia bila tinggal pahala lah. Gitu. Baik. Maka dalam situasi itu kita nak sebut iqrar tadi tu. Diamnya Nabi ni, takrirnya Nabi ni. Macam tu. Maksud Nabi tak sebut apa. Nabi tak sebut kata ni apa, mu makanlah. Apa nama, tak boleh makan ke mana ke. Maksud cuma Nabi tak larang. Cuma Nabi tak makan. Kerana disebut diam tadi tu. Diam mereka itu, melainkan mereka itu yang lain daripada khususiyah dengan mereka itu. Maksudnya ada perkara yang khas kepada para anbiya mursalin yang khusus. Allahumma salli ala Muhammad, yang tidak boleh kepada yang lain. Kemudian dan katanya pada segala perkataan mana dah ulang balik. Baik, mereka itu. Adapun segala khususiyah dengan mereka itu, maka tiada haru kita mengikut sekali-kali, seperti berkahwin lebih daripada 4, dan tidur tiada membatalkan wuduk dan lainnya. Ini mari sikit nak sebut bahawa ada perkara yang dikhaskan, dikhususkan pada para anbiya mursalin, kita tak boleh ikut. Seperti disebutkan di sini. Seperti berkahwin lebih daripada 4 dan tidur tiada membatalkan wuduk dan lain-lain lah. Ini antara dua lah disebut. Kalau kita tidur batal wuduk. Batal wuduk sekira mana tidak tetap papan punggung. Kalau kita tidur dan duduk, tak tahu duduk lagi. Tak ada dengan kuliah. Duduk sengguk gitu. Tidur lah, lain orang kan. Tapi tak tahu duduk lagi pasal tetap tak gerak ni punggung. Kita duduk kan. Kalau baring, tak letak ni maksudnya baring mula kita baring lentang itu. Kita tidur. Dalam tidur tu kita tak sedar tu kita mengiring musim kanan musim kiri tu yang kata tak masuk dalam kita tak dalam kita lena tadi kita boleh bergerak orang punggung ni, maka batallah wudu. Sebab itu hukum mari tidurlah tidur ketika duduk tu tak batal lagi. Boleh kan tidur duduk ya bangun. Dalam bangun tu lena lagi. Tu hak mengigau lah. Hak mengigau kan bangun. Lepas tu duduk balik. Jaga-jaga. Lepas tu ada kawan tengok, hang tadi hang bangun tadi. Adalah hal lain hang mengigau tadi hang bangun. Tadi hang batal duduk. Batal. Pasal dia bangun tu bergerak dah apa-apa bang punggung. Macam tu keadaan tu. Maksudnya kita kata kenapa tidak batal wuduk pasal Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya hak tetap apa ni sebenarnya tidur dia tu tak lama lah, sekejap. Tidur tu boleh tu boleh bangun lagi tu tidur lama dah. Siapa boleh mengigau? Boleh mengigau ni tidur lama. Tu. Baik. Jadi ini khususiyah atas para anbiya wal mursalin. Ada perkara-perkara yang dikhaskan kepada para anbiya wal mursalin. Umpamanya lagi apa? Sambung puasa kan. Maksudnya hari ni puasa sambung ke esok. Kepada umat kepada manusia biasa ni tak boleh. Pada anbiya mursalin itu ada yang wisal dia panggil, sambung puasa yang sambung. Kerana disebutkan bahawa dikatakan bahawa aku ni Allah beri makan. Maksud itu kelebihanlah, mukjizat. Maksud walaupun dia tidak tidak berbuka, bersambung puasa, tapi Allah beri kenyang.
Kita kalau kita tak buka sambung, kenyang tak? Apa? Kan kita berhari pun mari nak menunggu buka puasa. Nak menunggu buka puasa. Kalau kata sambung esok tu, dah lebih gitu. Kan? Tu. Baik. Jadi itu kelebihan, keutamaan yang Allah beri kepada para muslimin, kita tak boleh ikut kerana khususiyah tadi disebut atas perkara khas yang dikhaskan, dikhususkan kepada mereka. Tak ikut-ikut salah. Tu. Kemudian dan diketahui daripada mereka itu tiada haru ni bukan bawa masuk haru yang kita faham tu. Haru yang kita fahamkan buat tak apa, tak buat tak apa. Tiada haru dalam bahasa disebut la yajuzu. Tidak harus. Bila kata tidak haru ni sebenarnya tidak boleh. La yajuzu ni bila mari bahasa Arab la yajuzu, mari terjemuh kita yajuzu tu harus. La tidak, yajuzu haru, tidak harus. Tapi la yajuzu tidak haru ni membawa maksud dilarang. Tidak boleh. Cuma hukum haru yang hukum 5 tu benarlah maksudnya macam tu. Cuma bila mari tiada harus, tidak harus. Kan? Ia tak sebut tidak boleh, tapi kerana dia mari daripada bahasa Arab la yajuzu, tak boleh. Tak boleh ikut. Dia kata tidak harus je ni bukan tidak boleh. Buat faham lagu tu pula tak. La yajuzu ni tiada harus ni tidak boleh. Kita kata ni tiada harus je menikah lebih pak, mana boleh lagi ya. Jangan. Pasal memang khusus tu hanya Nabi Rasul je. Kemudian dan diketahui daripada yang demikian itu bahawasanya tiada haru bagi kita yang mukallaf bahawa tutup pada berbuat sesuatu daripada barang yang sabit daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak sebut di sini tu mana bahawa tutup pada berbuat, tutup tak boleh. Bukan kata ada ruang lagi, tak ada ruang, tak ada ruang boleh ikut. Yang khusus lah, yang khusus atas Nabi. Kerana ihtimal khususiyah, tetapi mengikut ia akan dia pada sekalian perkataannya dan segala perbuatannya, melainkan barang yang sabit ia bahawasanya setengah daripada khususiyahnya kerana itlaq firman Allah Ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Artinya kata olehmu ya Muhammad, jika adalah kamu kasih akan Allah maka ikut oleh kamu akan daku. Jadi Allah beritahu kepada Nabi bagi tahu kepada umat in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sekiranya kamu cinta sayang kepada Allah, kasih kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku. Kata Nabi. Jadi ikut tu selain daripada khususiyah lah. Kan? Yang disebut ikut sunnah kan. Nak ikut sunnah. Kan? Kalau kata Allahumma salli ala Muhammad, lelaki nak kahwin lebih seorang, kata nak ikut sunnah. Jangan pula kata nak kahwin lebih pak nak ikut sunnah. Tak boleh, itu pasal khusus. Tak boleh lebih pak. Kalau kata lebih seorang, satu hingga pak lah kan, pasal sampai pak. Satu pak sebab nak ikut sunnah, poligami, nak ikut sunnah. Kan? Masih boleh. Kalau kata lagu tu boleh. Jangan kata aku nak ikut sunnah Nabi ni. Pasal Allah sebut dalam ayat surah Al-Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nabi kahwin lebih daripada 4, jadi aku nak kahwin lebih daripada 4. Tak boleh. Pasal hak ni khusus. Tu. Cuma mari pandangan kita sebut tadi ikut sunnah pada poligami kan. Dia di sana tu kita nak bagi sedikit pencerahan. Sebenarnya ikut sunnah tu adalah bernikah tu. Daripada bujang menikah ikut sunnah dah. Kerana hak poligami itu sebagai kita nak sebut optional dia, pilihan dia, yang disebut harus. Pasal dia mari hukum dia nak menikah lebih seorang dengan syarat berlaku adil. Maksudnya ada perkara yang apa kena ni berlaku adil, kemudian kena beri nafkah yang cukup, apa semua adil tadi. Jadi itu adalah optional dia. Kalau sekiranya dia okey, dia mampu, okey jalan.
tak ada jadi masalah. Kan? Kalau sekiranya dia tidak berlaku adil, maka tangguh tertimpa atas bahu dia kesalahan tu. Tapi sunnah yang disebut an-nikahu sunnati, nikah tu. Baik tu kalau kaum Hawa kata, kalau suami kata ni nak nikah pun nak poligami ni ikut sunnah Nabi. Mana dia boleh jawab? Dia boleh jawab, jangan gitu bang. Abang nikah dengan saya ni ikut sunnah dah. Kan? Kalau isteri tengok suami dia tak mampu, lagi senang dia nak potong. Kan? Tak mampu nak berlaku adil dari sudut nafkah pun cukup. Satu isteri saja dengan anak-anak cukup, mampu setakat tu je, tak boleh lebih. Tak ada jadi masalah bagi isteri nak menghalang suami, tak ada jadi masalah. Cuma jadi masalah Allahumma salli ala Muhammad, tidak menerima syarat tentang harus poligami. Dia tidak mengizinkan suami dia menikah, tak apa, poligami tak apa, pasal dia tengok suami dia tak mampu. Kemudian dan lain-lain lagi lah aspek faktor yang lain. Dia tak mengizinkan suami untuk berpoligami, tak apa, cuma jangan menolak ayat hukum poligami. Kerana apa boleh jadi pada kaum Hawa ni tak suka poligami ni kan, hukum tu jadi dengan hukum-hukum sekali tak boleh. Pasal hukum tu jelas dalam Al-Quran sebut surah An-Nisa. Keharusan untuk mengharuskan untuk poligami, boleh poligami. Masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Maka nikahilah oleh kamu 2, 3, 4. Wa in khiftum alla ta'dilu, sekiranya kamu takut tidak mampu berlaku adil, fawahidah, seorang. Cuma mari-mari macam-macam lah tafsiran. Ada yang tafsir ni masa saya mengaji dulu pensyarah, tapi yang menikah 3, 4. Pasal dia kata mari ayat tu masna wa thulatha, mari 2 dulu, bukan mari 1 dulu. Wa in khiftum alla ta'dilu, kalau sekiranya tak mampu kahwin seorang. Jadi dia kata kena nikah 2 dulu baru tahu adil. Parok tak apa, biar pergi kat dia. Tak apalah, hati masing-masing punya interpretasi kepada Allah, nak ambil kefahaman daripada ayat lah. Cuma mesti melaku adil dan mampu. Itu lah utama. Kalau yang mampu dari sudut keuangan, fizikal dan sebagainya, dan mampu pada diri dia berasa boleh berlaku adil, ya, tak jadi salah lah. Pasal hukum tu ada di situ. Cuma jadi masalah tak mampu. Tak mampu hak seorang ni pun, ya, cukup-cukup, nak kahwin lagi lah ke mana? Tak boleh lah. Begitu. Jangan pula menggunakan disebutkan tadilah ikut sunnah. Kerana sunnahnya di situ, bukan sunnahnya di situ. Yalah, ini sunnah hak yang kata poligami ni tadi Allahumma salli ala Muhammad, iaitu khususiyah. Lebih daripada 4 dia khususiyah. 1, 2, 3, 4, maka masih dibenarkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ayat yang kedua, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikut olehmu akan dia, yakni akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kamu beroleh petunjuk. Kamu beroleh petunjuk. Dia kamu belakang tu tak ada tu. Baik. Suratul A'raf ayat 158. Dan sungguhnya telah ijma' segala sahabat atas mengikut Nabi alaihi wassalatu wassalam pada segala perbuatannya dan segala perkataannya daripada ketiadaan terhenti, tapi ini dengan ditilik bagi yang ghalib. Ditilik bagi yang ghalib biasa. Dan jika tiada, maka terkadang jatuh daripada mereka itu terhenti pada perang Fathu Makkah, sekiranya menyuruh akan mereka itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbuka puasa pada Ramadan. Maka berkala mereka itu atas tertegahnya, maka mencapai oleh Nabi akan qadah berjana kayu bekas minum air dan minum ia. Ni. Yang ni mari nak sebut nak jelaskan tentang bila Nabi suruh ikut lah. Mari kisah ni. Inilah mari bila kisah ni mari panjang lagi ni. Allah SWT mari hukum. Ya. Hukum Allah SWT Muhammad kalau bermusafir ni hukum berbuka puasa, ya, ketika musafir. Karena ada mari kata bila musafir kena buka puasa sebab Nabi buka puasa. Ya. Malah Nabi suruh ni kisah ni. Fathu Makkah. Nabi suruh untuk buka puasa. Maka
Baru dalam keadaan tu kena buka puasa. Dalam bulan Ramadan kan musafir jalan jauh kemudian nak perang ni kan. Maka dalam hukum di sana ada pandangan mengatakan wajib kena buka puasa. Pasal dia berpegang kepada hal ni. Baik. Maka ada lagi kisah perjalanan musafir yang lain yang Nabi SAW tidak perintah untuk buka puasa. Jadi tu mari hukum dia Allahumma salli ala Muhammad masih lagi nak meneruskan puasa boleh melihat kepada keadaan diri. Maksud diri kalau kata boleh meneruskan puasa, puasalah. Kalau rasa boleh beri mudarat, maka ketika dan saat itu jadi wajib berbuka. Pasal boleh memberi mudarat. Baik, maka berkekalan mereka itu atas tertegahnya, maka mencapai oleh Nabi akan pada berjana. Maka tertegah untuk terus berpuasa. Maka meminum ia oleh mereka itu, maka buka puasalah ni bulan Ramadan ni dalam Fathu Makkah. Dan pada Ghazwah Hudaibiyah sekira-kira menyuruh Nabi akan mereka itu dengan menyembelih dan bercukur, maka tiada berbuat oleh mereka itu kerana menghabisi mereka itu di dalam tafakkur pada barang yang jatuh ia daripada masyaqqah. Dan yang demikian itu bahawa Nabi SAW datang ia serta segala sahabatnya kerana mengerjakan umrah. Dan berhenti sekalinya itu dengan terlebih jauh daripada Hudaibiyah, maka menegakkan mereka itu oleh musyrikin daripada masuk Mekah. Maka menyuruh Nabi SAW akan Uthman bin Affan dengan surat kirim kepada segala yang mulia-mulia daripada Quraisy beritahu ia akan mereka itu dengan bahawa sungguhnya datang ia kerana hendak mengerjakan umrah, tiada kerana berperang. Maka mengutuk oleh mereka itu atas bahawa tiada boleh ia masuk Mekah pada tahun ini. Dilarang ni. Kemudian melontar oleh seorang lelaki daripada salah seorang daripada dua firqah itu atas satu firqah yang lain. Maka jadilah antara kedua itu berperang. Perang lontar dengan anak panah dan dengan batu. Maka memegang oleh Rasulullah SAW akan setengah kufar dan memegang oleh mereka itu akan Utsman radhiyallahu an, dan dimasyhur oleh Iblis bahawasanya membunuh oleh mereka itu akan Uthman. Maka bersabda Nabi SAW, sentiasa kami pada tempat ini hingga kami tunaikan akan mereka itu perang. Dan menyuruh akan manusia di sisi pohon kayu kerana hendak mubaya'ah, yakni berjanji atas sabar bagi berperang hingga mati, atau atas bahawa tiada lagi mereka itu. Maka mubaya'ah oleh mereka itu akan dia atas demikian itu. Maka tatkala mendengar oleh kufar dengan mubaya'ah Nabi itu, turun dengan mereka itu oleh ketakutan dan menyuruh oleh mereka itu akan seorang lelaki daripada mereka itu meminta uzur ia dengan bahawa seperang itu tiada jatuh ia, melainkan daripada segala orang yang safih-safih daripada mereka itu. Safih-safih orang yang bodoh-bodoh. Dan minta lepas ia akan orang yang kena tawan daripada mereka itu. Maka bersabda Nabi SAW bahawasanya aku lepas mereka itu hingga kamu lepaskan sahabatku. Ini kata perdamaian tu. Maksudnya masing-masing perjanjian nak melepaskan tawanan-tawanan lah. Maka berkata oleh demikian lelaki, engkau insaf akan kami, yakni engkau mengadilkan akan kami. Maka bangkit ia kepada mereka itu, maka melepas oleh mereka itu akan Sayyidina Uthman dan jamaah daripada muslimin. Baik. Yang ni panjang lah kisah nak baca, tak apalah ya, kerana isyak dah masuk dah. Kita akan ulang kembali ya. Kisah ni kerana biar ada sambungan lagi panjang ni ya. Cuma sebagai mukadimah dalam kisah tadi dalam erti kata ada yang mereka ikut bila Nabi suruh dia pergi buat. Apa yang Nabi tegur larang depa kena tinggal. Apa yang Nabi suruh depa kena buat. Yang tu suruh tadi kan ayat jelas, dua ayat tadi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Pasal jelas suruhan tadi. Jelas suruhan dan tegahan. Berbeza pada perkara yang disebutkan khususiyah tadi. Tak ada mari suruhan, juga tak ada mari tegahan. Tak ada mari suruhan untuk nak sebut tadi menikah lebih daripada 4. Tak ada. Kan? Walaupun ada yang menikah lebih daripada 4 sampai 10. Pasal dikira lagu mana? Mathna fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha 3 wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ni hak pandangan hak menikah 10 tu. Ada dia pegang itu. Wa pada dia wa tadi masna wa atah tu dan ni tambah.
2 tambah 3 tambah 4 tambah 1 10. Ni kalau hak menikah 10. Kan? Ada. Hak menikah 10. Di Indonesia kah? Itu guru bagi panggil itu guru. 10 bini. Tu. Jadi ikutlah dia kata khusus atas dia. Kan? Tu guru kan. Tapi tak betul lah. Pasal khusus ni pada Nabi. Nabi alaihi musallatu, para anbiya mursalin alaihi musallatu wassalam. Kepada selain Nabi, Rasul ni tak boleh. Pasal hukum tadi. Benda pegang pada hukum tadi. Baik. Jadi demikianlah sekadar itu dulu. Jadi insya-Allah kisah ni kita akan sambung kembalilah ya pada pertemuan yang seterusnya. Kerana Allah Sayyidina Muhammad ni kisah ni pagi panjanglah ni. Siapa ni masih lagi ni penggang yang seterusnya dan telah jatuh suluh damai. Kemudian mari penggang yang seterusnya masih lagi kisah ni. Cuma nanti kita akan menjelaskan tadi ya dari sudut aku kepada apa yang disuruh dan apa yang dilarang oleh Nabi. Kemudian hukum tadi itu terpakai kepada para ashabah dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kepada kita ni. Baik. Demikianlah sekadar itu dulu. Iaitulah yang menjelaskan tentang sifat amanah. Wajibnya para anbiya mursalin itu amanah dalam tugas tanggungjawab sebagai nabi rasul. Jadi sekadar itu mudah-mudahan kita beroleh manfaat dan ganjaran dan diberikan kefahaman atas apa yang kita belajar khususnya malam ini. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.